Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ia berpesan kepada kita, orang yang mula hatinya dibersihkan oleh Allah, dirinya mula dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berlaku beberapa perkara kepadanya. Yang pertamanya, hatinya sentiasa merasakan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya sentiasa menghadirkan Allah di dalam semua perkara. Kenapa kita perlu menghadirkan Allah dalam semua perkara? Jika kita mengajar, kita hadirkan Allah di dalam hati kita. Ketika itu, kita melaksanakan perkara yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kerana yang lain selain Allah. Orang yang belajar, apabila ia sentiasa tidak melupakan Allah, pada ketika itu dia tidak lari daripada maqasid akan ilmu itu sendiri. Kenapa aku mengaji? Supaya aku dapat hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beramal, pada ketika itu kita tidak melupakan Allah, sentiasa menghadirkan Allah di dalam hati kita. Maka kita tahu apa yang kita buat. Kenapa aku perlu buat? Kenapa aku perlu salat? Kenapa aku perlu zikir? Kenapa aku perlu beribadah kepada Allah? Kenapa aku perlu sujud dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah disebabkan kewajipan? Jika tidak diwajibkan oleh Allah, apakah Allah itu tidak layak untuk kita letakkan pengabdian kepadanya? Maka di sinilah perlunya kita sentiasa menghadirkan rasa ma'iyah, rasa bersama Allah dalam semua hal. Bila hati kita rasa bersama Allah, sentiasa kita menjaga penjagaan yang kita bersama Allah. Bagaimana tuan-tuan kita nak meletakkan ma'iyah ini, rasa bersama Allah, Allah sentiasa ada bersama kita. Jika dalam amalan, pada ketika itu kita sentiasa berpegang, beriktikad, Allah sentiasa memandang setiap amalanku. Apa yang kita buat ketika kita bersama, merasakan ma'iyah ini tadi, rasa bersama Allah dalam perbuatan kita, pada ketika itu kita sentiasa dipandang oleh Allah. Maka kita mula takut nak melakukan perkara yang tidak diradai oleh Allah. Dalam perkataan, kita sentiasa berpegang dan beriktikad bahawa Allah mendengar setiap kalam yang keluar daripada lisanku. Ketika itu, kita menjaga perkataan kita daripada perkara yang tidak diradai oleh Allah. Dalam semua hal, begitu juga iktikad, amalan. Bila kita sentiasa berpegang, meletakkan, merasakan akan sentiasa bersama Allah, ketika ini tuan-tuan, ilmu usul yang kita mengaji ini dapat kita amalkan. Kita bukan sekadar tahu wujudnya Allah, bukan sekadar tahu kidamnya Allah, bukan sekadar tahu baqa'nya Allah. Tahu sahaja tidak melepasi akan kesyirikan, tetapi kena beramal dengan wujudnya Allah itu, kena beramal dengan sifat iradah Allah. Kalau kita mengaji sifat 20, wujud itu nafsiyah dan adanya sifat salbiyah, bagaimana kita nak beramal dengan sifat salbiyah? Orang yang mengaji usul bukan diletakkan pada ilmu usul sahaja, yang mana Allah itu bersifat dengan sifat salbiyah. Jika ditanya apa sifat salbiyah,
iaitu satu sifat yang menafikan barang yang tidak layak pada Allah. Apakah di dalam i'tiqad kita, dalam amalan kita, kita telah menafikan perkara itu? Kita telah beramal dengan salbiyah itu. Dengan sifat salbiyah itu ada tak dalam amalan kita? Dalam i'tiqad kita? Dalam perilaku kita? Yang mana kita berpegang sungguh dengan sifat 20 itu. Yang kita bincangkan terbahagi 4. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, dan 20 dia pecah lagi kepada istighna dan iftiqar. Kita beramal tak tentang istighna, sifat istighna Allah. Kita beramal atau tidak tentang sifat iftiqar Allah. Tapi kalau ia sekadar ilmu atas kita, kita tahu Allah wujud, tetapi kita tak merasakan kewujudan Allah. Kita tahu Allah kuasa, tapi kita masih meletakkan selain Allah memberi mudarat dan manfaat. Kita tahu Allah bersifat dengan kudrah dan iradah. Inilah kadang-kala ilmu sekadar ilmu. Tetapi ilmu ini tidak menjadikan satu alat yang boleh kita diselamatkan oleh Allah daripada fitrah kita. Apa fitrah kita, tuan-tuan? Fitrah kita ini tidak mensyirikkan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Dan besok kita balik kepada Allah mesti dalam keadaan yang kembali kepada fitrah, iaitu dalam keadaan yang juga tidak mensyirikkan Allah.